Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mukillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayatnya memberikan kita akan keluangan masa untuk sama-sama melaksanakan ibadat. Kerana ibadat itulah tanda seorang itu mengenal Allah. Seorang anak yang duduk di rumah sentiasa membantu urusan-urusan di dalam rumah, mengemas rumah, bantu memasak, jaga adik, tukarkan pampers. Itu tandanya si anak itu dia tahu bahawa dalam rumah itu ada orang yang perlu dihormati, ada orang yang perlu disayangi, ada orang yang perlu dia disanjung. Itu tandanya dia bermakrifat, dia mengenal isi rumah itu, siapa tuannya. Begitu juga kita, tuan-tuan mulia, wajarlah seorang yang dikatakan beriman mengenal siapakah yang menciptakannya. Sesuatu yang amat pelik, mengherankan jika seseorang itu mendirikan hukum tetapi tidak mengenal yang menurunkan hukum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami sembah. Kalau ikutkan grammar bahasa Arab tu boleh sahaja kalau dibaca na'budullaha, kami menyembah akan Allah. Ada fa'il dan maf'ul dia, ada perbuatan sembah, ada si pelaku na'budu tu nahnu, di situ kami, dan ada objek yang kena daripada hasil kelakuan sembah itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak berkata demikian. Malah kalimah Allah itu objek, maksudnya sini yang kena daripada hasil perbuatan sembah itu, yakni Allah Ta'ala, objek itu letak kat depan dalam ayat ini. Iyyaka na'budu, akan engkau kami sembah. Di sini ada satu isyarat yang jelas bagi kita, dan inilah yang sering disebut-sebut di kalangan ulama usuluddin, ulama tauhid, awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Kenal Allah dulu, baru sempurna sembah, baru sempurna ibadat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, pada tazkirah tengah hari ini Al-Faqir ingin menyentuh tentang kedudukan puasa, bukan mensyarahkan tentang, bukan bicara tentang hukum hakam puasa, tetapi bagaimana kita menghayati puasa itu. Puasa itu di segi istilahnya, dilihat pada lughah, pada bahasa, maknanya menahan diri. Kalau istilahnya, takrifnya, syaraknya, menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa. Maklum. Tetapi kita pun sering diberitahu, yang mana diceritakan oleh penceramah guru-guru kita, mengenai hadis berapa ramai mereka yang berpuasa tidak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Di situ ada satu petunjuk bahawa apabila disebutkan ramai mereka yang berpuasa, bermakna sedikit hakikat orang berpuasa.
Ramai mereka yang berpuasa tidak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Soalan, sah tak puasa orang ini? Sah. Bukan tidak sah, sah. Cukup syarat, cukup rukun, sah. Tidak melakukan perkara membatalkan puasa, sah. Tetapi ramai mereka berpuasa tidak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Sebelum saya teruskan huraian hadis ini, saya nak mengajak tuan-tuan supaya pecah minda sikit. Cuba lihat, dengar ayat ini. Ra'aitu asadan 'ala mimbar. Aku melihat singa di atas mimbar. Faham di sini, singa yang dimaksudkan ini singa yang berbadan bulu kaki 4 ke ataupun bagaimana? Di situ ayat tadi ada petunjuk. Apa petunjuk dia? Ala mimbar, di atas mimbar. Kalaulah difahamkan singa di atas mimbar itu badan bulu kaki 4, bermakna Jumaat hari itu tak ada. Semua balik lagi ke rumah sembahyang zuhur. Jelas itu. Bermakna, fahamlah kita, alal mimbar itu, di atas mimbar itu isyarat, petunjuk nak menyatakan bahawa yang di atas mimbar itu, yang dikatakan singa itu bukan kaki 4 tapi kaki 2. Pak Imam itulah merujuk pada Pak Imam. Tetapi kenapa Pak Imam dipanggil singa? Kerana ada rupa bentuk penyerupaan antara imam itu, khatib itu dengan singa. Pada sudut apa? Identiti, sifat. Sifatnya apa? Garang, berani. Mana tak beraninya? Masya Allah. Jadi imam di masjid bawah kerajaan, makan allowance dengan kerajaan, dapat tauliah pengiktirafan daripada jabat agama kerajaan. Ketika berkhutbah, kerajaan pula dihentamnya. Tak berani namanya. Beranilah. Sampaikan pengurusi pun menggigil dengar khutbah. Masa aku lepas ni? Lantaran itu Pak Imam ni pun dipanggil lah. Tu singa datang dah, singa datang dah. Kenapa? Kerana ada identiti, sifatnya sama dengan harimau, berani, garang. Ya. Jadi rupa-rupanya jangan lihat pada zahir ayat, zahir perkataan. Kerana bahasa Arab itu ada kalanya satu patah perkataan dengan beberapa makna, dan ada kalanya beberapa patah perkataan dengan satu makna. Jadi kalau kita kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, jangan fahamkan tangan itu tangan seperti tangan kita. Kalau tangan itu letak pada manusia, faham tangan. Ali patah tangan, faham. Beri kunci dengan tangan kanan, nak, ya, faham tangan. Tapi kalau tangan itu, perkataan tangan itu letak pada Allah, jadi kesamaran. Dikarenakan kesamaran itulah maka dipanggil ayat mutasyabihat, ayat yang ada kesamaran. Maka ulama-ulama demi menyelamatkan pikiran dan jiwa i'tiqad manusia itu supaya tidak lari daripada kehendak yang sebenar, maka berlakulah proses pentakwilan, pindahkan makna yang lebih sesuai. Kerana apa? Kembali satu patah perkataan ada beberapa makna. Bermakna perkataan istawa, menetap atau bersemayam, boleh tak kita pindah makna lebih sesuai yang nampak menyucikan Allah Ta'ala? Boleh. Apa dia? Menguasai arash. Jadi tangan dengan makna kuasa. Kuasa Allah mengatasi kuasa mereka akan sempurna. Itu sebab Allah namanya Qadir, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dia itu berkuasa setiap sesuatu. Maka ambil perkataan yang sesuai dikenakan pada ayat itu dan lebih menyucikan Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk pula ayat tadi. Sabdaan Nabi, ramai mereka yang berpuasa tidak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Fahamlah kita, inilah puasa syariat yang dilaksanakan selama ini. Apa dia? Jaga puasa jangan sampai batal. Puasalah tu, tapi tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Jadi tak makan, tak minum, tak bersama dengan isteri, maka dia anggap puasa tu lulus, tapi tak dapat apa-apa.
rupa-rupanya di situ ada satu penerangan, ada puasa syariat dan ada puasa rohani. Sebab itulah Imam Ghazali membahagikan puasa itu ada 3. Puasa khawas, khawasul khawas, minta maaf, puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Puasa awam itu seperti tadilah, tak dapat apa-apa. Puasa sah pada hukum fiqh sah, tapi tak dapat apa-apa. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan perasan tak? Ada orang puasa tapi keluar rumah tak tutup aurat? Ada? Ada. Perasan tak? Di kayak kita ini, mungkin saudara dekat kita pun, kawan-kawan kita, dia puasa tapi tak solat. Ada? Itulah puasa awam, tak dapat apa-apa. Puasa tetapi mengumpat orang. Masih ada dengar orang mengumpat belum puasa? Puasa awam itu namanya. Sebab Nabi dah bersabda, ramai mereka berpuasa tidak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Jadi Imam Ghazali meletakkan puasa awam itulah dia. Pegang pada takrif tadi daripada menahan diri daripada makan dan minum dan perkara membatalkan puasa, tapi tak dapat apa-apa. Yang kedua, puasa khawas. Bolehlah kita letakkan level ini pada sudut rohani, VIP pada sudut rohani. Apa dia? Setelah dia menjaga puasa daripada batal, dia menjaga panca indera dan juga pikiran. Apa makna puasa pada sudut bahasa? Maknanya menahan, bermakna tahan mata daripada melihat maksiat. Itulah puasa. Puasa rohani. Tahan telinga daripada mendengar fitnah, tahan lidah daripada mengata orang. Itulah puasa. Puasa pada sudut bahasa, menahan. Dari panca indera pun kena jaga. Dan kedua, pikiran. Bangun tidur saja pikirannya positif saja. Fikir bagaimana nak buat baik dengan orang. Kalau keluar rumah tu dah siap dah. Ada duit shillingnya, ada duit ringgit-ringgitnya, seringgit-seringgit, dah ada jajannya sini dan kocek ni. Kenapa? Nanti kalau ada orang ketuk pintu kereta, ada yang berdiri dekat traffic light, tadah tangan, itulah nak kita beri. Dah fikir nak buat baik saja. Budak-budak sekolah main-main, budak-budak main berlari-lari kat masjid, dia kumpul begitu. Semayang nanti yang main-main ambil gula-gula ni. Itulah akhlak. Kalau bertemu dengan orang yang menyakitkan hati dia, dah bersedia, aku nak memaafkan. Ini Masya Allah. Fikiran positif, sangkaan sentiasa positif. Ini puasa khawas. Satu lagi, puasa khawasul khawas, menahan hati daripada berpaling daripada Allah. Menahan hati daripada meninggalkan Allah. Tetap wajjahtu wajhiyadillazi fatras samawati wal ard. Bukan hanya ketika solat saja, 24 jam hati itu wajjahtu wajhillazi fatras samawati wal ard. Ini puasa VIP pada sudut rohani. Daripada ranking yang 3 ini, awam, khawas dengan khawasul khawas ini, kita tahap mana tu? Ranking mana tu? Kalau khawasul khawas macam-macam, tak ada peluang lah. Kalau khawas tadi, jaga panca indera dan fikiran, itu pun payah juga tu. Apa taknya, dah 2 tahun tak pergi pasar Ramadan kan? Teringin juga nak pergi pasar Ramadan. Kalau pergi tu alamat lah. Ada pergi pasar Ramadan tu 5 minit, 10 minit, 15 minit? Tak ada. 1 jam, 1 jam setengah dengan jam sebagainya. Kena pula jalan kena blok, lepas tu jalan sahala, memang lama lah. Banyak kuih-kuih berbagai warna dan manis-manis, tetapi penjual kuih lebih manis daripada kuih. Daripada mata turun ke mana? Orang selalu cakap mata turun ke mana? Hati. Bukan hati macam kasyaf sangat.
Daripada mata turun ke dada. Pagi baca Quran tadarrus, berzikir, petang taburkan pahala tu dekat mana? Kat dada-dada lah. Di pasal Ramadan tu habislah. Inilah puasa awam. Nah, malam nanti pula lepas sembahyang tarawih tu kena colek, berbual cerita tentang orang juga. Habislah puasa siang Ramadan tu. Ada setengah masjid buat 20 tarawihnya, ada yang buat 8. Tak ada masalah. Kalau faqih tahu hukum hakam, tak ada masalah. Kalau masjid itu buat 8, kita nak buat 20 pun masih boleh juga. Kalau masjid buat 20, kita pula malas nak buat 8 je, silakan pergi, tak ada masalah. Nah, tetapi masalahnya apa? Kalau imam buat 20, jemaah buat 20, nanti waktu 8, lepas 8 ada tak yang bangun balik? Ada. Yang buat 20 pun tengok, sallallahu wasallam alaihi, tu pencing tu, tapi cepat pula balik. Astagfirullahalazim. Yang buat 8 tu pula sambil pakai slipper nak keluar masjid, tengok atas masjid 20 tu pun bukan khusyuk pun. Akhirnya dua-dua out. Kenapa? Kerana hati tak sibuk dengan Allah. Tuan-tuan yang mulia, dalam menghayati ibadat ini, setiap ibadat yang kita laksanakan tu kena dua perkara. Pertama, kena merasakan bahawa ini keinginan Allah, bukan keinginan kita. Datang solat berjemaah, dengar kuliah zuhur ini keinginan siapa ni? Keinginan Allah. Kalau Allah tidak berkeinginan, lepas zuhur keluar, sebab Allah tidak berkeinginan. Nah, yang kedua, memandang bahawa ibadat ini, solat berjemaah, dengar kuliah zuhur ini adalah anugerah Allah, bukan milik kita. Allah yang beri. Apabila kita merasakan ini keinginan Allah dan melihat ini anugerah Allah, barulah kita dapat mengekalkan, maintain sifat kehambaan, rasa bahagia dengan Allah, rasa bersyukur dengan Allah, dan rasa berterima kasih pada Allah Ta'ala. Inilah hamba Allah. Kesilapan kita ialah kita merasa kita independen, kita dia ketaatan. Kita rasa kita ini, kita yang buat, kita milik kita ni, ibadah ni. Tak, kita ni milik Allah. Ilham yang datang pada diri kita, Allah yang datangkan. Jasad kita Allah yang cipta, gerak kita Allah yang memperlakukan. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan Allah ciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Sekarang kita perlukan penghayatan, merasakan ini segala-galanya daripada Allah. Seseorang itu dianggap tidak jujur bila bukan miliknya, mengaku miliknya, tak jujur. Seorang driver hantar bosnya, bos dia pun masuk ke pejabat, dia sambil-sambil isap rokok, menyana kat kereta bos dia tu. Lalulah seorang perempuan, adik, mana tu? Kerja. Awaknya saya nampak hari-hari duduk depan ni, kenapa? Biasalah. Ni kita awak ni. Kita saya. Kebetulan bos ada kat belakang. Ulang sekali lagi, kita siapa? Jadi mengaku kereta dia itu, driver tak jujur. Kita milik siapa? Milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan kepada Allah kami kembali. Kekuatan kita Allah yang beri. Ibadat ini Allah yang beri. Pahala daripada ibadat tu Allah yang beri. Semua ni milik Allah. Justru itu kita kata aku soleh. Kan mengaku-ngaku diri tu, itu tak jujur namanya. Tuan-tuan yang mulia, kita sewajarnya dan setiap ibadat kita jaga peradaban dengan Allah Ta'ala, jaga adab kita dengan Allah. Dalam hidup ini tak lagi berempat perkara. Apa dia? Nikmat mendatang, syukurkan. Balak yang mendatang, sabar, redha. Ketaatan yang didirikan, rasakan ini adalah anugerah Allah. Namanya manusia pasti terjatuh dalam lembah maksiat dan mungkar juga.
segera bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada keampunan Tuhan engkau. 4 perkara ni. Justru itu ulama menyebutkan, jikalah walaupun berada seseorang itu di kota yang penuh dengan maksiat, mungkar, penuh dengan keduniaan, apabila ada sifat 4 ini, nikmat mendatang disyukurkan, balak mendatang disabarkan, ketaatan didikan, rasakan itu anugerah Allah, bukan daripada pihaknya, terjatuh maksiat dan mungkar, segera bertaubat, maka tak mustahil di tengah kota yang penuh dengan maksiat itu akan tumbuhnya, lahirnya wali Allah, kekasih Allah. Kerana tidak dilihat pada zahir, tetapi dilihat pada batin manusia itu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada rupa paras kamu, harta kekayaan kamu, tetapi melihat pada hati dan amal kamu. Hati dulu tu. Sebab itu kita ibadat mula-mula betulkan apa? Betulkan hatilah. Angkat takbir, isikan hati kita tu dengan niat sahaja aku solat. Nak pakai kopiah bukan kerana Pak Haji, bukan kerana ustaz, tapi kerana sunnah Nabi. Betulkan niat. Betulkan niat. Maka justru itu niat mengambil tempat utama dalam setiap urusan kita. Ada yang wajib niat, ada yang sunat niat. Yang wajib niat seperti puasa, wajib niat. Haji umrah, wajib niat. Solat, wajib niat. Maka justru itu hidup ini yang paling sukarnya jaga hati daripada jaga zahir. Kalau zahir ni mudah-mudah saja, beli saja serban, jubah, pakai je, selesai. Tetapi hati itu yang namanya qalbun, qalbun tu maknanya apa? Berbolak-balik. Sifat hati itu berbolak-balik. Kadang-kadang untuk Allah, kadang-kadang bercampur selain pada Allah, kadang-kadang memang bukan untuk Allah, untuk manusia. Dalam ibadat ini, kalau seorang itu mula-mula dia nak beramal, memang didorong kerana selain daripada Allah, kerana manusia lah dia pergi tu. Sebab apa? Aku AJK, aku terpaksa pergi ke masjid. Dalam proses dia pergi beramal itu, masih lagi kerana manusia juga, berakhir pun kerana manusia, maka ini sia-sia, tak dapat apa-apa. Kalau seorang itu mulanya kerana manusia, dalam proses dia beribadat itu dia berlawan-lawan, main tarik-tarik tali dengan nafsu. Allah manusia, Allah manusia, Allah selain Allah, Allah selain Allah. Tetapi di penghujungnya kerana Allah, dapatlah pahala situ. Ada pun mereka yang mana mulanya kerana Allah, di pertengahan ibadat itu main tarik-tarik tali dengan nafsu. Allah manusia, Allah manusia, tapi penghujungnya Allah, dapat pahala. Jadi hati sentiasa perlu diperhatikan. Dia kembali pada kisah tadi, orang syariat apabila buka puasa akan ada 2 kegembiraan. Pertama, gembira ketika mana berbuka puasa. Kena pula sirap bandung, cincau, leci, selasih, ada aiskrim soda sikit. Kalau dapat tu letak dalam jug yang steel, kaca tak main, sentuh bibir saja tak minum lagi, sejuk sampai hujung kaki, suka sangat. Kegembiraan kedua apa dia? Apabila melihat anak bulan Ramadan, ada apabila melihat anak bulan Syawal, puasa, buka puasa raya. 2 kegembiraan. Adapun orang yang puasa rohani ini pun ada 2 kegembiraan. Pertama, terbukanya pintu syurga dan dia menghadapi segala santapan dalam syurga. Ini puasa rohani tadi. Khawas dan khawasul khawas. Dan kegembiraan kedua apa dia? Kalaulah orang syariat gembira kerana melihat anak bulan, adapun orang rohani ini, orang hakikat ini gembira kerana dalam syurga melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat mati yang paling besar adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Cara macam mana? Wallahu a'lam bissawab. Kaifiat dia. Jadi tentu mudah-mudahan dengan tazkirah yang ringkas ini dapat mendidik hati kita supaya fokus pada Allah. Saya tutup kuliah saya ini dengan satu kata-kata para sufi,
Barang siapa mencari Allah, barang siapa mencari Lailatul Qadar, dia tidak akan bertemu Allah. Barang siapa mencari Allah, pasti bertemu Lailatul Qadar siang dan malamnya. Lailatul Qadar adalah satu simbol nak menyatakan betapa kayanya Allah. Cuba bayangkan berapa ramai yang bangun Lailatul Qadar. Banyak, ya, satu dunia manusia bangun Lailatul Qadar. Dan pahala tu bermula daripada bila maghrib datang solat berjemaah, lepas tu isyak tak datang, tarawih pun tak buat, tapi dah dapat tu Lailatul Qadar tu, dah dipikir pahala tu 1000 bulan tu, dari maghrib sampai ke subuh tu. Itu pun lepas subuh pun masih lagi didoakan, diangkat tu terus tu. Kalau berlaku Lailatul Qadar 1000 bulan pahala ganjarannya nak diberikan kepada ramai-ramai hamba-hamba Allah Ta'ala. Kaya tak Allah Ta'ala? Kaya, bermakna Lailatul Qadar itu simbol nak menyatakan kaya dan murahnya Allah Ta'ala. Justru itu sembahlah Allah. Kenapa fokus pada Lailatul Qadar? Lailatul Qadar kan ciptaan Allah. Sembah kepada pencipta Lailatul Qadar itu. Kerana Allah, bukan kerana Lailatul Qadar. Barang siapa mencari Lailatul Qadar tak akan bertemu Allah. Barang siapa mencari Allah, pastinya bertemu Lailatul Qadar sepanjang hidup dia. Sepanjang hidupnya, siang dan malam Lailatul Qadar. Maknanya apa? Kemurahan Allah, pahala Allah berikan pada dia siang dan malam selagi mana dia bersama Allah. Itu maksudnya. Kembali kepada golongan VVIP tadi, hatinya tidak beralih melainkan hanya menatap Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, mari sama-sama kita habiskan masa kita pada baki-baki Ramadan ini dengan hati fokus pada Allah sahaja. Tuan-tuan jangan kira apa pahala Allah nak beri. Pening tak majikan? Hari-hari staf datang kerja tanya, bos, bulan ni ada gaji? Adalah, bulan depan dapat gaji. Dah berapa lama kerja dapat gaji lah. Selang 2-3 hari tanya lagi, ada gaji bos? Ya adalah, aku majikan kau, aku beri gaji. Minggu depan tanya lagi. Lalah bos kata, ginilah, berhentilah engkau ni. Gaji tu urusan aku, bukan urusan engkau. Engkau kerja saja cukup. Begitu juga kita tentang belia, bangunlah malam kerana Allah. Jangan campuri urusan pahala. Dalam berdakwah, dirikan dakwah itu ibadat. Jangan campuri urusan Allah memberi hidayah. Kita hamba Allah, belajar, itu kerja kita. Tentang faham tak faham itu urusan Allah. Kita hanya hamba Allah, tahu tanggungjawab nak jaga anak isteri, bekerja saja. Tentang rezeki urusan Allah, jangan campuri urusan rezeki. Kalau bisnes tu jangan pergi kira untung ataupun rugi. Bekerja saja, sebab kerja itu ibadat. Mencari rezeki yang ibadat itu fardu ain. Mencari rezeki yang halal itu fardu ain. Tentang rezeki dah siap, bekerja saja kerana itu ibadat. Justru itu datanglah ke masjid solat berjemaah, dirikanlah tarawih 20 rakaat, witir 3 rakaat 2 salam, qiyamul lail, tadarus dan sebagainya, hanya semata-mata untuk Allah, tiada lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka tidak diperintahkan melainkan menyembah Allah Taala dengan ikhlas semata-mata. Wallahu a'lam bissawab. Nakifuna walhamdulillah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana innaka at-tawwabur rahim. Allahumma adal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa'lam ba'dil ba'dilan wa rusul tinabah. Allahumma na'udzubika min ilmin yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yanfa' wa du'an Allahumma faqina fid din wa bi rahmatika arhamin. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidina warhamka marhauna sighara wa lil jami'il muslimin wal mu'minin wa min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ramadan, Allahumma barik lana fi ramadan, Allahumma barik lana fi ramadan wa ballighna lailatul qadar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.